electricity tarif. Bila cerita pasal galakkan ataupun insentif kepada sektor-sektor tertentu. Ini antara sektor yang juga akan menjadi fokus. Sebab pada ketika ni kalau kita tengok dalam landscape pelaburan, landscape investment hari ini, terutamanya selepas, especially bagi saya selepas COVID lah, pelabur-pelabur institusi ni banyak kata memberikan penekanan kepada ESG. Tadi kalau anda tengok ESG tu tadi, dalam ni ada cerita, kalau anda nak faham apa tu ESG, dia ada explain apa tu E. E baru cerita pasal environmental, kan? Cerita pasal climate change. Kalau industri-industri ataupun sektor-sektor ataupun produk-produk yang mana memberikan impak yang buruk ataupun mencemarkan alam sekitar, bukan educate bang. Ini adalah environment. Okay? Environment, social and governance. Okay? So benda-benda melibatkan environment ni sangat-sangat diberikan penekanan. Especially pelabur institusi. So walaupun kita ni tak perlu pun nak ikut gaya pelabur institusi, kita ni pelabur runcit je. Tapi yalah, inilah impact dia. Sebab kalau pelaburan yang dibuat oleh pelabur institusi ni katalah tak fulfill ESG punya requirement, mereka terpaksa keluar daripada sektor tu ataupun syarikat tu. So apa akan berlaku? Harga saham tu akan tergolek. Kalau industri ataupun sektor tu tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Pasal tu kenapa E ni bila cakap pasal environment, maka datanglah inisiatif bagaimana untuk mengurangkan pelepasan karbon. Kita cakap tentang climate change, kan, pemanasan global. Pemanasan global ni dikaitkan dengan pelepasan karbon. Kalau kita tengok pelepasan karbon ni datang daripada mana? Biasanya daripada sumber bahan bakar lah, kan, especially industri-industri yang banyak terlibat dengan pembakaran, oil and gas, plantation, kan. So bagaimana nak mengurangkan benda-benda ni? So antaranya adalah dengan menggunakan renewable energy. Kita kena kurangkan kebergantungan kepada fossil fuel. Sekarang kita guna natural gas, kita guna kita gunakan arang batu untuk jana elektrik, kan. Benda tu kita tahu mencemarkan alam sekitar. Pasal tu langkah-langkah proaktif diambil dengan menggalakkan penggunaan renewable energy, seperti penggunaan solar. Renewable energy ni macam-macam lah, biodiesel, penggunaan hidroelektrik, kan. So benda-benda ni akan menjadi fokus jugalah, sebab menjelang tempoh, saya tak ingat tempoh masa bila, 2050 ke, Petronas sendiri pun kalau tengok pun dah mula embark langkah menuju net zero carbon menjelang 2050. Itu Petronas, kan. Kerajaan pun of course ada dia punya roadmap, bila mereka perlu sampai ke tahap berlakunya pengurangan pelepasan karbon ke alam sekitar. So inilah antara inisiatif yang biasanya dibuat. Sebab kalau tak ada inisiatif-inisiatif ni, contoh exemption tax, kan, ataupun subsidi kepada penggunaan equipment tertentu, macam mana orang nak orang nak gunakan? Sebab yalah sekarang ni apa dia punya kekangan ataupun cabaran. Kalau cakap pasal solar, kenapa kalau saya tanya anda, kenapa anda tak pakai solar kat rumah? Kenapa anda tak pakai solar kat rumah? Sebab mahal, betul. So kalau kata semua orang, kita tambahlah dengan kata sekarang ni harga makanan naik, harga barang naik, tambah kau nak pasang solar, memang taklah, kan. So macam mana nak menggalakkan orang untuk menggunakan? Maybe dari sudut rumah tu belum lagi lah kot, tapi at least big building, kan, office dia nak galakkan supaya penggunaan solar ni meningkatlah. Okey. So itu dia punya cabaran. Tapi sebenarnya kalau you tanya saya, benda-benda ni bukan baru punya cerita, tuan-tuan. Dulu saya belajar di universiti, saya punya final year project adalah pasal renewable energy lah. Itu cerita 2010. Saya punya final year paper, thesis saya pasal renewable energy. Sampai hari ini pun aku still tak pakai solar. Tu nak cerita. Dah 13 tahun dah ni.
Kan? Waktu tu solar 2010 dah orang dah cerita pasal solar dah. Semua tempat dah cerita pasal solar dah. Bukannya orang tak cerita pasal solar. Sekarang dah 13 tahun. Kenapa orang tak pakai solar lagi? Pernah terfikir tak? Sebab sekarang ni permintaan tu, dia punya kata utilization tu masih rendah. Jadi bila cakap pasal utilization yang rendah, maka kalau kata anda lah sebagai pengeluar solar teknologi, kalau orang tak nak beli, orang yang beli tu sikit, anda rasa anda akan buat mass production ke ataupun production yang sikit? Saya rasa anda akan buat production based on demand je, betul tak? Sikit. Jadi bila anda buat production yang sikit, maka macam mana nak kurangkan harga kos tu? Kalau kita nak buat kos tu murah, jauh beza, kita kena produce dalam scale yang sangat besar, mass punya scale. Betul tak? Itu saya nampak cabarannya. Lepas tu saya rasa benda ni bukan mudah lah. Benda ni dia good to have, bukan must have. Itu bagi saya lah pendapat peribadi saya.